Assalamualaikum, kita akan buat PBD. Band yang akan ada adalah band 3 dan band 2, 3, 5. So, awak akan buat latihan pada buku pelangi. Saya cuma explain saja. Okey, pertama dia akan tanya tentang daya, huraian daya, pengiraan. Okey, first tengok soalan. Raja menunjukkan daya 10 Newton menarik troli berjisim 2 kg. Kat sini. Ada satu daya dia tarik troli. So, bila dia tarik troli, which is dia berjisim 2 kg, pada permukaan yang kasar, bermakna ada geseran lah. Okay, boleh bulat kata kunci kasar. So, awak dah tahu dah geseran ada kat sini. So, bila dia kata haraju seragam, means tidak ada pecutan. So, awak punya acceleration, pecutan A equal to 0. Okay. Next, so dia tanya apa? Apakah itu daya paduan? So, bila dia tanya daya paduan, awak boleh bulatkan juga perkataan daya paduan. So, awak boleh clearkan dengan hal laju seragam ni. Dua benda ni sama. So, bila dia benda yang sama, bermakna daya paduan awak sifar. Sifar means awak balance, seimbang. Tak pecut, tak slow. Dia seragam saja. Okay? So, awak boleh clearkan dengan ni. Saya dah bagi tahu tadi. Hal laju seragam means tidak memecut. A equal to 0. Okay, next. Berapakah daya geseran? So, bila dia tanya daya geseran, means ke depan 10, ke belakang mesti 10. Sebab dia balance. Balance mean depan belakang sama. Kalau depan 10, belakang wajib 10. So, daya tarik ke depan dengan daya geseran ke belakang ialah sama. 10 wajib unit sama, unit betul, Newton. Next, dia tanya huraikan apakah apa yang berlaku apabila kita menarik troli. Okay. Huraikan gerakan apabila daya menarik troli sifar. Tu soalan yang lebih clear lah. Bermakna kita tak tariklah troli tu. Means bila kita tak tarik troli, asalnya dia bergerak. Bila kita stop, kita tak pegang lagi troli. So troli tu akan slow down. Bermakna dia mengalami pecutan. Selepas dia nyah pecut, dia akan stop. Okay, awak kena letakkan 2 point ni. Since markah dia adalah 2 point, nampak? Markah dia 2, so mesti ada 2 perkataan kuantiti fizik ni. Nyah pecut dengan berhenti. Okay, next. Apabila daya tarik ditambah, maknanya awak dah buat satu pertambahan daya tau. So, bila daya tarikan bertambah, kalau saya tunjukkan gambar, dekat sini bukan lagi 10. Dekat sini dah extra dah. Bila extra means dia dah memecut. Bila dia dah memecut, dia beritahu dekat sini, kita tambah lagi 2. Bermakna 10 tambah 2 dapat 12. Hitungkan pecutan. So, guna formula F sama dengan MA. Masukkan nilai perubahan tadi. Okay, awak dapatkan 2. Kemudian jisim awak kata tadi 2 kg. Masukkan saja 2 kg. Dekat sini nampak. Jisim 2. Hitungkan pecutan. So, awak akan dapat 2 equal to 2A. So, pindahkan A ke sana, 2 bahagi 2 dapat 1. Unit mesti MS negative 2. Okay, untuk soalan tadi kita dah berada di band 3, sekarang kita berada di band 5. Antara awak mungkin ada yang capai atau mungkin tidak. Tapi kita clearkan dulu supaya kita faham untuk periksa SPM nanti. Okay, yang pertama, situasinya adalah 2 kaedah menggerakkan bongkah. Ada orang menolak bongkah dengan sudutnya ialah 25 ke arah satah mengufuk. Ada orang dia menarik dengan tali 25 darjah juga daripada satah mengufuk. So, daripada satah mengufuk tu talinya ke atas. So, dia menggunakan tali, so ada daya tarikan lah kat sini. The first one, daya tolakkan. Okay, next. Jelaskan mana kaedahnya yang dayanya lebih kecil. Okay, untuk jawab soalan jenis band 5 ni, awak kena tahulah markahnya. Kalau markah dia 3, means awak kena make sure point awak ada 3 point yang memberi markah. So, dekat sini, kalau saya bagi skema untuk awak modify, awak akan nampak kaedah pertama, dia akan terang dulu ni. So, akan bagi tahu daya since 25 ni bab awal bab 1 form 5. Bertindak ke bawah means daya tu dia turun ke bawah. Menambahkan geseran means awak akan a bit susah lah. Sebab daya geseran awak bertambah. Okay. Kaedah kedua, apabila F sin 25 mengurangkan daya geseran means dia dah lebih mudah. Okay, so kesimpulannya adalah
daya kedua tu lebih dipilih. Kaedah yang lebih memudahkan. Okay. Caranya kalau awak tak tahu mana satu lebih baik, kita just guna kalkulator. But make sure awak tahu apakah keadaan daya yang awak lihat ni. Okay, jom kita tengok kat sini. Okay, kaedah yang pertama, dia adalah dalam keadaan baring tau. Baring dan ke bawah. So, this one is 90 darjah. Okay, this one is awak punya daya dan sudut awak. So, kalau awak tengok kat sini, opposite, hypotenuse. Opposite, hypotenuse. So, dekat sini, toa soca, awak akan nampak so. Ingat lagi tak so? Sin theta OH. So, awak akan dapat sin theta, which is theta awak 25. Awak ialah jarak sini dan jarak sini. Okay. So, senang cerita, awak punya daya ni kat sini lah. Inilah daya awak yang sekarang. Sin 25. Okay. So, that's why lah dia kata tadi, daya paduan dia adalah sin 25. Okay ni. Yang kedua, awak mengalami daya ke atas. Awak tarik kan. So, dekat sini, kalau saya buat 90 darjah, theta dekat bawah. So, awak akan nampak hypotenuse dan dia punya set bawah ni. So, ke bawah dia mengalami sin juga. Samalah kes dia tadi. So, okay. Opposite. So, akan nampak sin 25. Dia punya daya. Awak kena pandai monitor kefahaman awak tentang trigonometri. So, ini adalah PBD awak. So, possible ada yang jelas, ada yang tak jelas. Ni tengoklah keadaan. Kalau awak boleh, means awak akan capai TP5 lah. Kalau awak just dapat separuh jalan, mungkin awak akan dapat kurang sikit dari itu. Okay? Kan sebenarnya kalau nak lebih mudah faham lah untuk SPM kan. Kalau soalan macam ni keluar, awak just buat macam ni je. Apabila ada satu objek, awak tolakkan ke depan, means awak punya kaki ni dah jadi macam geseran tau. Untuk situasi pertama. So, awak punya geseran tu lebih besar. Daya geseran tu lebih besar. So, payahlah kat sini. Kalau untuk objek situasi kedua, awak tarik, means awak punya daya ke depan tu, daya menarik tu adalah lebih besar. So, geseran awak kurang. So, daya menarik tu yang lebih besar. So, ini akan lebih mudah. Macam tu. Alright?